DAP troll dengan jenama tisu. Apa yang kelakar sangat? Muhyiddin diberi amaran bakal tersungkur jika terus serang Najib. Strategi bersatu jatuhkan UMNO jadi bahan jenaka. Mat Sabu dan Mukris adakan pertemuan rahsia. Syafiee nekat mahu rampas Malaysia. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membidas tindakan seorang wakil rakyat pembangkang yang menentang cadangan untuk menukar nama Ketua Menteri Sarawak kepada Premier atas alasan syok sendiri, mengelirukan serta seperti jenama tisu. Tak ada isu lain ke DAP. Kenapa pula wakil rakyat DAP seorang ini bawa jenama kertas tisu Premier ke DUN untuk sindir penukaran gelaran Ketua Menteri ke Premier bagi melambangkan kedudukan Sarawak sebagai rakan dalam Malaysia setelah Akta A1642 yang merupakan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 iaitu MA63 mula berkuat kuasa minggu lepas, katanya. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian dalam satu hantaran di media sosialnya. Adun DAP mewakili pending Violet Yong mempersoalkan kenapa perlu menggunakan nama Premier yang sama dengan jenama kertas tisu sambil menunjukkan kotak produk itu. Rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 berkaitan pertukaran itu diluluskan Dewan Undangan Negeri dengan majoriti lebih 2/3 apabila 67 ahli Dewan menyokong. Hanya 6 wakil rakyat menentang. Pindaan itu dikatakan selari dengan amalan negara-negara Commonwealth apabila Ketua Persekutuan digelar Perdana Menteri, Ketua Wilayah membentuk Persekutuan digelar Premier dan sub-wilayah atau negeri lain diketuai oleh Ketua Menteri. Mengulas lanjut, Najib berkata banyak lagi negara dan negeri pun menggunakan gelaran Premier. Contohnya negeri-negeri Australia gunakan Premier, negara China pun ada Premier Li Keqiang. Apa yang lucu sangat YB? Sila kongsi, jangan gelak seorang diri, sindirnya. Serangan balas antara dua bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Muhyiddin Yassin di media sosial dijangka membawa padah kepada Bersatu menjelang pilihan raya negeri Johor, kata penganalisis politik Fellow Kanan Akademi Nusantara Penyelidikan Strategik Azmi Hassan berkata Muhyiddin seterusnya tidak membalas serangan peribadi terhadap Najib kerana strategi pembunuhan karakter oleh kedua-dua pemimpin ini akan membuatkan Bersatu menerima mudarat lebih berat. Katanya ini kerana Bersatu sangat sinonim dengan Muhyiddin dan Presiden Bersatu itu pula amat dekat dengan Johor. Negatif lebih banyak kepada Bersatu berbanding UMNO kerana Bersatu sinonim dengan Muhyiddin dan Muhyiddin sinonim dengan Johor dan ia berkait rapat dengan keadaan yang berlaku di Johor ketika ini iaitu PRN. Najib tiada jawatan dalam UMNO dan tidak sinonim dengan Johor, katanya kepada portal FMT. Muhyiddin adalah ahli Parlimen Pagoh dan juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Gambir sebelum Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan pada 22 Januari bagi memberi laluan kepada PRN Johor yang ditetapkan pada 12 Mac. Azmi berkata, Muhyiddin perlu mengurangkan atau menghentikan serangan terhadap Najib walaupun pemimpin UMNO itu menyerangnya bertubi-tubi sejak kebelakangan ini. Ketika pembunuhan karakter semakin memuncak menjelang PRN Johor, sepatutnya Muhyiddin tidak membalasnya kerana Bersatu akan terima kesan negatif lebih banyak. Seharusnya bila Najib serang Muhyiddin, jangan balas kerana bila menyerang balik akan membuatkan Bersatu terima negatifnya, katanya. Sementara itu, Ahmad Atori Hussein berpendapat bahawa Bersatu lebih takut kepada UMNO berbanding Pakatan Harapan selepas beberapa siri PRN dan pilihan raya kecil yang sebahagian besar memihak kepada UMNO dan Barisan Nasional. Pertarungan sebenar ialah antara UMNO dan Bersatu. Bersatu rasa cuak dengan UMNO dari segi kekuatan dan keahlian. Muhyiddin takut dengan penyokong taksub Najib dan Zahid kerana mereka ini masih ramai. Mengenai Pakatan Harapan pula, sejak 3 PRN lalu iaitu di Sabah, Melaka dan Sarawak, pengaruh dan sokongan pengundi terhadap PKR dan DAP merudum teruk dan pengaruh Anwar juga sudah merosot, kata penganalisis veteran itu. Mengulas lanjut, Atori berkata, PRN Johor disifatkan sebagai pasport penting bagi setiap parti untuk melangkah ke pilihan raya umum ke-15. PRN Johor akan jadi pentas utama menguji parti mana yang boleh menang lebih banyak kerusi. Jika UMNO boleh dapat majoriti selesa dengan 26 kerusi, maka UMNO akan mudah menjadi parti tunggal pada PRU15 dan mempunyai peluang cerah membentuk kerajaan tunggal, katanya.
Corak kempen yang dimainkan jentera Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam usaha berjatuhkan UMNO kadang-kadang lucu dan menghiburkan. Serangan mereka terhadap pimpinan utama UMNO dan Barisan Nasional, terutama Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tidak pernah tidak terhibur. Terbaru askar Cyber Bersatu menyerang Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kesalahan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein melanggar prosedur operasi standard wabak penyakit berbahaya. Dalam laman sosial itu, mereka menggesa Ismail Sabri memecat Hishamuddin atas pelanggaran itu sehingga dikenakan kompaun oleh Kementerian Kesihatan. Najib menerusi hantaran Facebooknya turut memuat naik status menjawab serangan askar Cyber Bersatu dengan memberi pendapat, pecat atau tidak itu hak Perdana Menteri. Lucu amat apabila saya lihat serangan page-page Perikatan Nasional terhadap Perdana Menteri ke-9 yang tolak seruan untuk pecat Hishamuddin setelah dikenakan kompaun oleh kerajaan selepas didapati melanggar SOP wabak penyakit berbahaya. Perdana Menteri ke-9 nak pecat Hisham ke tidak, Hisham nak letak jawatan ke tidak, itu hak mereka masing-masing. Tapi sekurang-kurangnya kompaun memang telah dikeluarkan dan telah dibayar. Namun pada awal tahun lepas, Perdana Menteri ke-8, Muhyiddin, korang pun didapati melanggar SOP wabak penyakit berbahaya setelah dia beria-ia jalan dalam lobi hotel tanpa memakai face mask bersama puluhan orang, katanya. Ismail Sabri dilaporkan berkata, tidak ada keperluan Hishamuddin meletakkan jawatan kerana dikompaun oleh KKM selepas melanggar SOP berkaitan wabak penyakit berbahaya. Perdana Menteri berkata, melanggar SOP bukan kesalahan jenayah serta tidak ada kena-mengena dengan jenayah. Menurut Najib, ketika Muhyiddin melanggar SOP itu, darurat dilaksanakan. Dengan pelaksanaan darurat itu, Parlimen digantung dengan alasan-alasan diberi Kerajaan Perikatan Nasional bahawa wabak penyakit berbahaya sangat berbahaya dan terlalu ramai orang tua dalam Dewan Rakyat. Biarpun niat utama ialah halang Parlimen bersidang dan dia ditumbangkan. Walaupun bukti video terlalu jelas, HD, ya, sebab dirakam oleh media, Kerajaan Perikatan Nasional tak pula saman atau kompaun Muhyiddin masa itu dan tiada seorang pun dari Perikatan Nasional pernah suruh Perdana Menteri ke-8 letak jawatan sebab langgar undang-undang sendiri, katanya. Berhubung tindakan mereman 49 jemaah yang menunaikan solat Jumaat tahun lalu, Najib berkata mereka dikenakan tindakan itu ketika Muhyiddin Perdana Menteri. Dia bersungguh-sungguh suka penjarakan mereka yang didakwa langgar SOP. Satu pertemuan antara dua presiden parti pembangkang diadakan di sebalik rancangan Parti Pejuang Tanah Air untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir dan Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dilihat mengadakan pertemuan empat mata menerusi gambar yang tersebar di akaun Twitter. Gambar itu dimuat naik pelayar Twitter Zack Rockstar. Bincang apa tu Bang Mat dengan Boboy? Nak offer pejuang kerusi ke? Saja tanya soal beliau. Difahamkan pertemuan itu berkait rapat dengan isu pembahagian kerusi untuk ditandingi pembangkang pada PRN Johor. Menurut ciapan pada akaun Twitter, pertemuan antara kedua-dua pemimpin itu berlangsung di Plaza Damas, Taman Sri Hartamas di Ibu Negara. Menurut Mukhlis, pejuang menetapkan untuk bertanding di 42 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor dan pengumuman mengenainya akan dilakukan 2 hari sebelum hari penamaan calon pada 26 Februari ini. Bagaimanapun, Amanah belum lagi mengumumkan nama calon untuk bertanding pada PRN Johor. Sebelum ini, Pakatan Harapan menyatakan PKR akan bertanding 20 kerusi, Amanah 20 kerusi, manakala DAP sebanyak 16 kerusi. DAP dan Amanah memperuntukkan 6 kerusi kepada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda iaitu di Dun Bukit Kepong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Parti Warisan Sah menyertai pilihan raya negeri Johor, kata Presidennya Syafiee Apdal. Beliau berkata, warisan bukan berhasrat untuk memenangi kerusi di Johor atau memerintah negeri itu, tetapi fokus parti itu adalah Malaysia. Saya harap pilihan raya di Johor jangan fikir banyak. Kita ada pilihan, pilihlah warisan. Kita bukan mahu kerajaan Johor, kita mahu kerajaan Malaysia, katanya ketika berucap merasmikan warisan Johor. Pada majlis sama, Syafiee turut mengumumkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Kukup Suhaimi Saleh sebagai pengerusi warisan Johor. Suhaimi ketika ditemui menegaskan beliau yakin dengan sokongan rakyat Johor terhadap warisan dan sehingga kini ramai menyatakan hasrat menyertai parti itu. Saya buat keputusan sertai warisan agak lama, tetapi saya lihat warisan ada sesuatu yang meyakinkan dalam politik baru di negara kita, katanya. Parti berasal dari Sabah itu secara rasmi melebarkan sayap ke Semenanjung Disember tahun lalu. Terdahulu, warisan sebelum ini dilaporkan berkata parti itu perlu meneliti banyak perkara sebelum memutuskan untuk bertanding di Johor, antaranya kerjasama dengan rakan politik di Semenanjung seperti Muda.